Saya tak tahu mana tadi yang saya dah share tadi. Tak pun saya pindahkan dulu dalam Drive lah. Senang. Soalan ni kita save rekod daripada awal. Okey. Kita pergi ke right click. Add shortcut to Drive. My Drive. Saya letak kecil rumah dekat BKB, shortcut. Dia dekat My Drive dah. Dia dah dekat sini tadi, make a copy tadi. So maknanya kita tekan make a copy, dia akan masuk dekat dalam dalam Drive kita. So soalan ni dah jadi milik kita. So tak ada respon dah kosong. So kat sini boleh cikgu edit sikit-sikit ke. Kemudian cikgu kena share balik. Kena ambil link baru. Okay, kita ambil link baru ni, copy. Macam biasa kita tiny kan. Okay, kita akan dapat respon kita. Bukan respon yang cikgu lain buat. Okay, faham InsyaAllah. Dah cuba buat sendiri. Dah buat, saya ada record sini. Okay, kita buat ulang balik lah. Okay. So, contohnya, soalan ni. Soalan ni yang pembuat soalan. So, kita nak kongsi soalan ni dengan cikgu lain supaya cikgu lain boleh edit dan boleh guna soalan ni dengan respon dia sendiri. Okay. So, apa yang perlu kita buat, kita tekan ke more. Nampak sekolah. Ke add collaboration, collaborators. Okay. Kita bubur email siapa yang kita nak share. Okay, dekat sini saya dah letak nama dan dekat sini kita boleh edit. Edit maknanya dia boleh edit soalan tu. Okay. Ambil dah dengar ni, nanti tolonglah boleh ajar ibu ni Tapi dia pindah tu tak ada dengan mana? Tak ada jawapan kan? Bila kita share dengan kawan tu. Saya soalan objektif saya tunjuk yang soalan objektif senang. Kalau saya ada dalam bahasa saya ada soalan objektif. Okay ni di sini ada point dia. Okay, saya nak share soalan aneka pilihan ni. Okay, so saya tekan more, add collaborators. Okay, kat sini tengok dah ada 8 respon yang jawab. Okay, kita invite people. So saya nama cikgu yang kita nak share tu. So saya bagi ke akaun saya satu lagi. Saya tekan send. Okay, kita share dengan cikgu tu. Okay, dia dah masuk. Okay, kita akan terima, cikgu tu akan terima melalui Google Drive juga. Okay, saya tukar akaun
Okay, ni cikgu lain. Okay, dia ada dekat share with me ni. Okay, ni perwakilan data. So saya tekan right click, make a copy. So dia terus masuk dekat dalam drive. Okay ni. Bila kita buka, kita dah make a copy, respon dia dah start kosong balik. Tadi dia 8 kan? So ni kita punya soalan. Sini bolehlah kita edit. Akan nak tengok jawapan ada tak sama? Ikut sama tak jawapan? Okay, respon. Kosong. Oh, Jawapan dia? Jawapan dia. Jawapan bagi soalan tu. Ada? Dia memang siap semua. Jawapan ikut sama. Okey. Sekali dengan jawapan. Okey. Dengan respon dia kosongkan. So kita share balik kita punya, dah ambil link dia, buat tiny untuk, lepas tu kita share dengan kelas kita. Right? So maknanya cikgu nak, cikgu minta dia share kan, itu je lah, kena pandai-pandai lah. Ya, Andre. Okay. Yang bawah tu tulis short term URL tu apa? Mana yang ni? Yang ni kalau kita nak guna, dia bagi macam ni je. So cikgu tak perlu convert dah. Pakai tiny. Saya lebih suka pakai tiny. Sebab tiny ni dia boleh ubah belakang ni. Kita ambil dia yang panjang ni. Kita pergi ke tiny. So kita pastekan long tadi. Yang kita short kita boleh tulis. So maknanya kita boleh tulis apa yang kita nak dekat belakang ni. Itu beza tiny dengan short tadi. Okay, clear. Okay, ni kita dapat. Bezanya kita boleh tiny ni, kita boleh tulis apa yang belakang kita nak. Kalau kita tekan short, tadi kita kena tekan short. Ya, kita akan bagi link ni semua dekat dia. Ustaz mana saya beli tadi Ustaz? Dapat. Tahun tadi. Hilang lah. Panas. Okey, clear untuk soalan subjektif. Soalan objektif. Dia buat yang nak copy daripada orang dulu. Tapi kita kena minta permission orang tu. Cuba dia share yang kita barulah boleh. Tidak tak dapat. Yang tadi yang kalau kita nak minta ke orang punya tu, yang saya tunjuk tadi. Orang tu kena sharekan bahan dia bagi kat kita.
kita just make a copy, kita akan dapat semua satu soalan tu dengan jawapan kali. Dia contact orang tu. Ha. Okay, untuk soalan objektif, saya rasa cara macam ni je okey. Senang. Ada apa-apa pertanyaan tak? Saya rasa saya berhenti kat sini untuk soalan objektif. So, senang kita copy kita crop saja daripada soalan Ulang balik cara crop tadi. Okey, untuk soalan Ustaz suruh ulang balik Okey. Kita pergi ke contoh. Okey, kita nak soalan ini yang nombor 10 ni. Okey, kita control print screen. Kita pergi ke pen. And paste. Lepas tu crop. Cikgu Roslan. Cikgu Roslan dah keluar ke? Okay, CSS. Image. Kita letak nombor soalan. So kemudian letak dekat dalam Google Form. Okay, kita add question. Kadang-kadang kalau kita add question dia akan duduk kat atas tau. So mari kita drag dia sampai ke bawah. Lepas crop apa? Kita enter saja. Apa? Save as. Save as. Press. Okey. Okay, soalan 4. Cikgu Ku sini ya, ada soalan ya. Okay. Bolehkah kita Okay. hadkan masa untuk satu set soalan ini? Boleh. Apa dia maksudnya? Hadkan masa, katakan untuk soalan ini kita buat satu set ni, kita hadkan dalam masa 1 jam ke 45 minit ke? Setakat ni masa memang kita tak boleh nak set. Okey, terima kasih. Kalau kita guna Google Classroom, mungkin kita boleh set. Okey. Tapi kita guna ni, kita boleh tahu budak ni menjawab tak pasti berapa lama maksudnya. Sebab daripada segi respon tu nanti kita akan tahu bila budak jawab. Okey. Tapi masa tempoh tu saya tak. Maksudnya masa dia mula dengan masa dia tamat lah. Rasanya dalam respon. Okey, terima kasih. Syarizan boleh dengar tak? Syika. Ya, boleh share. Okey. Yang pasal yang berkaitan dengan yang limitkan masa tu, rasanya bukan boleh setting ke? Dekat? Setting yang dekat, kan kita limitkan respon. 100 respon yang boleh ni kan? Okay, ni Ada tu. Yang ada add-on kat atas. Kena add-on. Tak ingat limit respon, dekat limit respon tu dia ada waktu sekali. Ya. Tak ada pun? Ada yang dekat limit respon tu dia ada tarikh daripada bila sampai bila dia boleh jawab dan rasa tarikh waktu tak pasti sebab sebelum ni pernah buat Google Form ni.
Cuba tengok dia sebab dia ada dekat add-on tu. Yang dekat limit respon tu. Okey, dah buka dah ni. Sebab orang tak ada orang tak ada dekat laptop ni, dekat luar. So tak Cuba, boleh nak tunjuk. cuba tengok. Cuba Dah buka ni. bukan dekat sini. Dia ada lagi satu function dekat atas. Perasan tak yang macam puzzle tu? Dia kena add on. Okey. Okey, dah on. Okey, boleh. Form activation. Open. Yes. Daripada situ ada Continue. Dia keluar ni je, Cika. dekat setting. Setting ada tak? Setting. Dekat after. Kita tengok function selain daripada form notification tu. Kalau kita limitkan respon, contoh 60 respon tu kan, tu dekat mana? Dekat Dia collect email. Ada bukan yang question form Script. Ke send. bukan. Tak apalah, Syariza nanti orang balik rumah, orang buka. Nanti orang Okay. siapkan gambar dia yang kat mana nak limitkan tu. Okey. Okay. Sorry. Tak apa. Tak ada yang Okay, ni kalau kita dapat respon, tahu apa ni. Masa budak menjawab saja kita beritahu. Okey, untuk soalan objektif, saya rasa cikgu dah boleh buat dengan kaedah ni. Saya letak lagi satu soalan. Okey. Okey. Okay. CP point 1. Jangan lupa set point, nanti budak tak ada point untuk markah. Okey, selesai untuk soalan objektif. Okey, kemudian saya buat soalan, ada lagi pertanyaan tak? Saya teruskan untuk soalan subjektif pula.
Okay, kita klik pada tajuk ni, dia akan automatic letak kita punya tajuk file tu. Okay, dia automatic save. Okay, ini contoh soalan kita. Soalan ni akan berbentuk macam ni. Start boleh? Okey, kita terus ke soalan subjektif. Okay, pergi ke Google Drive tadi, ujian pertengahan tahun. Okay, ini soalan kita set. Soalan. Okay, kita buat new form. New, tekan more, tekan Google Form. Kalau kita crop siap-siap tak boleh simpan. Dalam bentuk gambar. Okay. Boleh simpan. Keruk banyak-banyak semua soalan, baru kita boleh simpan. Kita masuk. Simpan kat folder lah. Okay, untuk soalan subjektif ni dia bermacam-macam bentuk sebenarnya. So, tengok soalan dulu. Okay, contohnya soalan nombor 16 ni. So sama juga, kita guna kaedah crop tadi. File, print screen. Kita paste dekat sini. Kita crop. Soalan nombor 16. Okay, save as. Okay, jadi saya buat satu folder lagi untuk submit. Ini satu, 16 lah, soalan 16. So, macam biasa kita masuk gambar. Okey. Start boleh tak? Boleh. Okey. Saya nak biasakan buat ni dulu. So sekarang ni kita masuk dekat dalam ni ada 3 jawapan. So kalau 3 jawapan, kita kena pakai short answer. Okey. Sebelum tu saya tak boleh letak gambar ni dekat sini. So gambar ni saya kena letak dekat luar sebenarnya. Okey, saya letak sini add image. Okay, saya upload balik gambar tadi. Okay, ini gambar dia. Di sini saya tulis tadi soalan nombor 16.
Oh ni gambar dekat ni, kat bawah. Sini atas. Soalan dia memang tak banyak kalau kita crop ni. Ya. Okey, ni dalam bentuk gambar dan ini tajuk soalan dia. Okey, yang ni kita edit dulu anggap. Okey, so kita tanya dia soalan. Okey. So sini tadi kita ada 3 ruang jawapan. So kita akan letak sini short answer. Tekan X. Sama dengan. Okey, sini kita boleh pilih sama ada soalan tu nombor ataupun perkataan teks. Kalau lebih mudah kita buat teks lah. Ini baru satu soalan, soalan X. Tanya X, lepas tu kita add juga lagi. So tanya Y. Ya saya? Tak maksudnya kalau jawapan dia nombor, tekan nombor ke? Tekan nombor. Kalau teks ni dia boleh semua, saya rasa. Oh maksudnya tekan teks lah. Tekan teks lah. Kita boleh tulis nombor. Kita boleh tekan teks. Jangan lupa tekan required ni, saya selalu lupa. Supaya dia habis jawab semua dulu baru dia boleh submit. So sekarang ni dah 2 soalan X, Y dan saya tambah lagi 1 soalan Z. Tekan short answer. Okey, siap untuk soalan 16. Nak tanya tadi ada jawapan antara kata lah AB. Maksudnya kita tekan answer, lepas tu kita type, lepas tu kita tekan lagi sekali. Short answer tekan, lepas tu buat. Short answer. Short answer kita text. Teks, lepas tu Lepas tu okay, dah. Tambah soalan lain. Untuk yang kedua tu Add, tambah pula Y pula. Setiap satu soalan kena tanya satu. daripada nak pergi ke tekan apa? Tekan plus ni. Yang mana? Add question. Tak bukan. Maksudnya tadi kita dah lepas tekan teks, lepas tu kita nak untuk jawapan yang kedua tu, kita tekan short answer semula ke? Tak. Kita tekan ni, tambah soalan. Tambah soalan. Tak faham. Okey, saya tunjuk balik Saya buang. Okey. So, mula kita kena setkan dia ni picture. So, saya buang dulu Okey, ambil image untuk dapatkan soalan main dia. Okey, kita browse. Okey, ni soalan main ni. Sebab dalam soalan ni dia ada tiga ruang jawapan. So maknanya kita kena tiga soalan lah kat situ. Okay, ini kita tulis soalan 16 tadi. So bawah tu baru kita add soalan, add question, kita tanya soalan. Okey, apa jawapan untuk X? X sama dengan sini kita letak short. Ini kita letak teks. Correct. Tak, maksudnya kena buat satu-satu. Maksud kita dah masuk soalan tu semua, lepas tu baru kita tulis cari X. Ini image Ini image, yang ni add image. Yang ni baru kita masuk soalan. Yang mana tu? Yang bawah. X, kita tanya balik X. Yang X bawah ni lah. Maksudnya kita dah masuk image kita, lepas tu kita tekan short answer, kita type X. Macam tu? Tak, kita okey. Saya buang dulu ni. Saya tahu sebab apa. Okey, ni buang dulu soalan, kosongkan. Kita ambil picture, add image. Okey, kita browse, kita ambil soalan tadi. Ni.
Okay, dia dah keluar. So sini saya setkan soalan 16. Okay, sini dia tak ada kan short answer ke multiple, tak ada kan? Tak ada. Okay, kita tambah. Kita tanya soalan lah, head question. Okay, yang ni kita tanya untuk X saja. Untuk X. Maksudnya ini tu kita masuk yang bahagian dekat untitled tu ke? Yeah. Kan? Mana entitled ni? Kita add je lah, add question. Tak, yang masa nak masuk kita image tanya. tu, kita masuk dekat Image tu kita kena tekan. untitled ke kat bahagian? Dekat ada add image. Nampak tak? Dekat sini untitled ni kita letak soalan nombor soalan. Untitled nombor soalan. Lepas tu image tu dekat bawah dia. Image ni memang kita dah masuk. Dia dah ada image kat sini. Sebab kalau tengok kat sini, yang untitled tu, image tu dia ada terus multiple choice tu. Oh, dia kena ambil ni. Okay, saya tunjuk sekali Saya buang. Okay, kosongkan. Ambil ni, add image. Add image kat mana? Bahagian mana? Dekat tepi ni. Okay, ada add image. Yang dekat okay. Okay, kita klik. Browse. Okay, ambil soalan tadi. Faham image title ni kita buat soalan. Bila image tu dia tak ada ni lah, dia cuma ada macam copy sebenarnya gambar. Dia cuma ada image lah. Ada gambar je. Okay, baru kita tanya soalan dia. Kita add question. Lepas tu baru question. Lepas tu short answer. Kita letak required. Tambah lagi soalan untuk Y pula. Maksudnya lepas kita buat satu lah, maksudnya kita dah email, lepas tu tekan yang tanya soalan. Dalam gambar tu soalan lagi. Dalam gambar tu ada berapa soalan ataupun berapa ruang jawapan. Syariza nak tanya, kalau macam contoh kan, kalau saya maksudnya kita kena, kalau kita katalah kita nak cari nilai P tu, kita siap-siap tulis lah P sama dengan apa? Tak pun Kak boleh PM saya Telegram bagi satu soalan. Saya snap, saya tunjuk terus. Okey. PM soalan. Okey. Teruk soalan dulu awak lain. Question Ustaz. Saya dengan Ustaz ni, kau mau Ustaz? Cikgu PM soalan mana yang cikgu nak saya buat. Kalau ada cikgu nak share soalan boleh. Soalan tu ada lah. Kalau saya send je soalan lepas tu boleh? Macam tu? Ya? Tak, saya dah ada beberapa soalan lah. Saya yang untuk ujian tu. Yang ada gambar. Tak kisah. Saya send boleh? Kat sana? Boleh. Okey. Okey, contohnya kalau tengok soalan betul salah ni. Kita kena setkan dulu nombor soalan kat luar ni.
Untuk soalan subjektif ni dia banyak juga lah kita ubah-ubah bersesuaian lah. Contoh tanda right ni kan kita tak ada, so kita boleh buat dia betul atau salah pada ruang jawapan. Sama juga macam tadi, kita green screen, control green screen. Macam saya tambah soalan kat depan ni, A, B, C. Okay, so kita paste dekat sini, kita crop. Okay, sebelum tu saya terlupa. Kita ubah dulu soalan ni. Tulis betul atau salah je. Okay, macam biasa, save as. Okay. Terus sini, macam biasa, kita bubuh image. Browse. Soalan 17. Okay, siapa-siapa cikgu yang ada nak share soalan subjektif, kita buat sekali. Okay, macam matematik Okay, nanti saya tunjuk macam mana. Okay, ni soalan dia, ni image, so kita action soalan, jawapan dia. Okay, sama dengan B. Okey, dua soalan. Kita tengok soalan kita. Dia akan jadi bentuk macam ni. Soalan 16, X apa, Y apa, Z apa. Soalan 17, A answer dia. Sini kita bagi arahan. Dia betul, salah betul salah. Tadi saya nak tanya, markah? Hello, okey, markah memang kita tak boleh ambil. Lepas tu macam mana kalau contoh kata dia ada dua markah? Maksudnya yang X satu kan? Kita boleh letak dekat, macam kat sini saya suka letakkan soalan. Ya dah, tapi macam kita nak bagi markah nanti kalau dia orang dah jawab, nanti Okay, macam saya kalau kita nak as a quiz, contohnya kita boleh setting dia sebagai quiz. Dan sebenarnya kita boleh bagi markah. Okay, answer key. Okay. Answer key ni masalahnya bila kita buat perkataan tu, contoh dekat sini BM kita tulis bersama. Contohlah tajuk dia bersama. Okay. Dekat answer key ni tajuk dia kena tulis bersama. Kita kena tulis huruf besar semua. Kemungkinan budak akan jawab huruf kecil semua, huruf besar semua. Akan tally macam tu. So maknanya budak akan jawab bersama, dapat terima salah satu ni yang terima. Okay, contohnya saya tambah. Bukan, maksudnya macam katalah macam soalan tu, katalah kita X tu satu markah, Y tu dua markah. Macam mana kita nak? Okey. Markah saja. Kita tak perlu terus jawapan dia. Jawab tak, dia bagi jawapan, lepas tu macam katalah jawapan kita X2, lepas tu kalau X2 tu markah dia satu. Kalau macam Y tu dia dah bagi jawapan yang betul tu markah dia 2. Macam mana kita nak nak tahu markah? Okey, kalau matematik, saya buat.
Kalau matematik dia direct. Mungkin boleh guna cara kita boleh dapat markah terus. Contoh dapat sini 2, so answer dia kat sini correct answer 2, direct. Okay, point kat sini kita letak kat sini point 1 markah atau 2 markah. Dekat sekarang dah. Okey. Ha. Satu lagi nak tanya, kalau macam math, biasanya macam kita kertas 1 tu kan dia jawapan je. So macam katalah jawab markah dia 3, so kalau dia betul kita bagi 3. Lepas tu contoh kadang-kadang dia ada macam betul sebahagian dapat macam mana? Macam mana? Tak macam saya cakap situ soalan tu contohnya X ni berapa markah kita nak bagi. Jawapan dia 5. So kalau betul 3 markah. Lepas tu dia memang jawapan saja ke ataupun nak kena ada jalan kira? Jalan kira dia tu lah kalau dia ada macam katalah jalan saya memang tak boleh nak bagi markah, tapi saya akan tunjuk cara budak kira dan hantar. Okey, nanti saya tunjuk Okay. Tak, maksudnya kita boleh bagi markah kat situ kita bagi direct. Cara bagi markah tu saya akan tunjuk bila dah ada respon, nanti saya akan tunjuk. Dalam macam mana budak tu boleh dapat 2, boleh dapat 3. Sebab sekarang ni memang kita, yelah kalau soalan tu direct, sebenarnya kita boleh juga bagi dia sendiri. Soalan tu 2 dan answer tu budak akan jawab 2 je. Itu tak ada masalah. Tapi bila dalam bahasa Melayu ni, contoh macam mana Ustaz? Yang bila dia terbalikkan ayat tu dia anggap salah juga. Dia tak ikut sistem. Kalau budak tu punya ayat subjektif tu tak kena dengan yang kita type, dia akan tetap salah walaupun maksud dia sama. Panah. Itu tadi. Maksudnya tadi kita bersama-sama kan. Contohnya bersama-sama. Kita buat bersama je. Kita buat bersama-sama. Ini contoh jawapan dia. Okey, kita so correct answernya budak jawab bersama-sama. So kita kena buat huruf kecil. Kita kena buat kebarangkalian budak tu akan jawab. Huruf besar depan ke. Sini tiba-tiba dia bersama. Budak buat S besar sana depan kan. So macamnya maksudnya kita kena listkan barangkalian budak tu jawab. Supaya budak baru soalan ni dia kira point tu. Itu sebab saya tak menggalakkan kalau soalan subjektif ni kita set dia sebagai quiz. Better kita set, kita semak sendiri. Semak sendiri tu nanti bila dah ada respon saya akan buat macam ni juga. Kita cara nak semak. Dia akan cara nak semak dia akan benda tu dia akan list setiap satu soalan. Contoh saya tunjuk So yang ini Google Form ni kita maksudnya kita buat kalau subjektif, kita buat soalan dia cuma dengan jawapan je lah, jalan kerja tak ada. Nanti saya tunjuk. Okey. Macam okey. Ada respon ni. Nampak. Kita pergi soalan yang ada jalan kerja. Macam A, untuk jawapan dia buat macam tadi. Okey, macam ni soalan 29. Dekat sini dia suruh buat carta alih. So budak akan hantar carta alih tu. Okay, apa yang saya perlu buat kat sini, saya drop dulu soalan. Saya print screen. Okay, ini sama juga, lebih kurang sama matematik kan. Dia bagi soalan, bawah ni ruang jawapan untuk pengiraan Okay, saya tallykan. Okay, saya paste kat sini. Saya ambil soalan dulu, crop soalan dulu.
Okay, terima kasih. Save as. Okay. Kita add soalan. Add image lah, senang. Kita ambil soalan ni. Ini pergi dia. Dia naik ke atas. Oh, ni soalan ni. Bawa dia ke bawah. Dan 18. Okey, ini soalan dia. So saya add question. Okey, untuk jawapan ni kita kena bagi arahan dekat budak supaya dia buat dulu dekat kertas. So maknanya dia jawab soalan di sekelai kertas. Kemudian okey. Soalan ni kita ambil file upload. And continue. Okey. So kalau budak dia akan jawab dalam handset. Bila dalam handset ni dia nak upload file tu dia boleh snap gambar. So maknanya budak buat dulu dalam kertas. Lepas tu dia snap gambar dan dia uploadkan dalam Google Form ni untuk soalan ni. So maknanya cikgu akan dapat dalam bentuk picture gambar. Boleh? Siapa-siapa nak tanya? Gambar upload. Faham tak? Maksudnya buat dalam kertas, lepas tu ambil gambar. Dia buat dalam kertas dulu. Lepas tu upload. Dia ambil Yang upload. Dia ada kat mana? Nanti dia akan, tadi dia bagi tahu kan on drive. Lepas tu dia paste dekat yang soalan tu lah. Ruang soalan, ruang jawapan. Dia akan dalam dia jawapan tu dia minta upload. Lepas tu nanti paste kat situ. Okey. Ni, add file. Okey. Sila jawab soalan kemudian upload. So add file. Yang tu memang ada ke? Kalau dalam handset dia add file, dia dalam handset tu nanti dia akan picture. Dia akan keluar lah memang automatic. Dia memang dah ada dalam bentuk picture. Okey. So budak akan upload dan kita akan dapat jawapan dia. Okey. Tak masa kita ada lagi masa soalan? Kita tulis yang suruh jawab dalam kertas kemudian upload di sini, maksudnya yang add file tu memang automatic ada Dia ada. Okey. Dia akan add file ataupun dia ambil gambar dulu, dia akan ambil add file. Dan dia ambil gambar tu bagi kat kita. Bukan maksud saya, kalau macam kita dah type tadi salin soalan, masuk jawab dalam kertas, lepas tu kita suruh dia upload di sini. Maksudnya yang kotak add file ni memang ada ke atau dia ada? Atau kita dia memang ada. Memang ada. Kita dah dia akan tekan add file ni, dia akan keluar macam ni. Select from drive. Kalau handphone dia akan select for your phone. So ambil image yang tadi. Bila dia dah tangkap gambar,
Dia tekan open aja. Nampak? Dia dah masuk. So dia upload. Okay, tak apa nanti kau tak faham maksudnya akad ni lah. PM. Okay. Okay. Yang banyak pengiraan lah. Maknanya kita boleh jalan kira tu, kita upload. Okay. So apa lagi soalan? Ada soalan lagi yang boleh PM saya terus soalan tu? Ada lagi bentuk soalan yang subjektif. Okey, yang soalan tadi pun kita boleh buat essay. Kalau essay untuk pengiraan ataupun untuk yang karangan, kita boleh guna soalan ni. Kita add. Contohnya kita ambil soalan ni. Okay, contoh soalan 18 ni. Kita setkan dia punya paragraf. So sini kita tanya. Okay. Tanya kat sini, nyatakan proses. Di atas. Okay, di dalam bentuk karangan ke parangan ke, dia akan mudahkan tulis lah kat sini. Okay, kita tengok dulu soalan. Ni. So tidak boleh jawab panjang-panjang. Boleh. Okey, boleh. InsyaAllah. Nanti cuba dulu. Tengok macam mana. Tak apa. Apa-apa PM saya je. Okey, ada siapa-siapa lagi nak tanya? Cikgu Roslan? Cikgu Roslan tidak. Siapa lagi ada soalan? Boleh tanya. Rasa sampai sini je kot. Puan Pengetua ada apa-apa nak tanya? Okey, lepas tu jangan lupa pula share. Okey, bila kita nak share, dalam video-video saya pun ada tunjuk macam mana nak share. Okey, saya ulang balik. Bila kita setkan sini dulu. Kita limitkan satu respon. Kalau objektif ni kita set quiz. Kalau subjektif tak perlu saya rasa sebab kita nak semak sendiri. Okay, kemudian akan send. Kita ambil yang tengah ni. So kita copy link ni. So kita pergi next step. Okay, ini show-kan dia punya URL. Copy. Saja. Okey, saya rasa ada lagi apa-apa pertanyaan?
Kak Fauzia. Tak ada apa-apa. Tak ada. Tak ada. Saya tak ada. Terima kasih semua Tak ada apa-apa nak cakap? Tak ada okey. Kalau tak ada, sampai sini je dulu. So nanti bila kita dah buat ujian dan dapat respon, saya akan buat macam ni juga untuk kita semak soalan subjektif untuk belajar-belajar. Saya rasa sampai sini saja. Kalau apa-apa masalah boleh direct message dengan saya. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.